sebagai tambahan untuk nota yang kebanyakan dah beli, cikgu percayalah ramai dah beli sebab banyak yang mesej cikgu kan. Jadi ini nota tambahan dan penerangan tambahan kepada sistem saraf. Salah satu sebab cikgu buat ni sebab ada permintaan, jadi cikgu buatlah. Satu lagi adalah untuk tambahkan lagi nota tu dalam bab sistem saraf ni. Jadi muka surat yang kamu boleh letak untuk nota ni adalah antara 45 hingga 44 ke 45. Jadi muka surat 44, 45 tu kamu boleh letak 44.1. Jadi kamu print out lah. Lepas tu kamu, sama ada kamu nak lekat ke pada muka surat kosong tu, atau kamu nak tebuk dan kena buka lah. Okey. Jadi terpulang kepada kamu nak macam mana. Jadi cikgu akan terangkan tentang sistem saraf ni sekali lagi, walaupun dalam video tu dah ada sebenarnya. Okey, dengan cara yang lain ataupun nota yang berbeza sedikit lah. Jadi sistem saraf ni terbahagi kepada dua. Okey, yang pertama adalah sistem saraf pusat, yang kedua adalah sistem saraf periferi. Okey, sistem saraf pusat dan sistem saraf periferi. Sistem saraf pusat terdiri daripada otak dan saraf tunjang. Sistem saraf periferi pula dia melibatkan saraf spina dan saraf kranium. Okey, saraf spina dan saraf kranium. Jadi sistem saraf periferi ni dia ada saraf kranium, saraf spina, lepas tu ada sedikitlah reseptor deria untuk mengesan rangsangan di persekitaran dalam atau luar. Okey, jadi reseptor ni dia boleh kesan rangsangan sama ada dalam atau luar. Jadi cikgu ulang sekali lagi. Sistem saraf terbahagi kepada dua: sistem saraf pusat, sistem saraf periferi. Sistem saraf pusat ada otak dan saraf tunjang. Sistem saraf periferi dia ada bahagian dia iaitu melibatkan saraf spina, saraf kranium dan saraf reseptor deria. Jadi ada di sini saraf kranium, dia terutama sekali pada bahagian kepala lah, bahagian kepala. Kemudian saraf spina dia pada bahagian badan, bahagian badan. Kemudian di kulit terutama sekali ada banyak reseptor deria. Jadi reseptor deria ni dia akan mengesan rangsangan, ataupun reseptor ni dia akan mengesan rangsangan stimulus sama ada luar badan atau dalam badan. Kalau kat kulit tu mudahlah. Dia ada reseptor kesakitan, dia ada reseptor kepanasan, dia ada reseptor kesejukan, reseptor tekanan pada kulit. Cikgu harap kamu boleh faham. Okey, untuk sistem saraf periferi ini, sistem dia tu terbahagi kepada dua pula. Dia punya pembahagian tu terbahagi kepada dua. Jadi kita tahu dia ada melibatkan saraf kranium dan saraf spina. Saraf kranium, saraf spina. Tapi sistem dia tu, dia masih lagi ada saraf kranium, saraf spina, tapi sistem dia tu terbahagi kepada dua, iaitu sistem saraf soma, sistem saraf autonomi. Sistem saraf soma dia melibatkan tindakan terkawal. Tindakan terkawal ni contohnya otot lah. Kita punya pengecutan, pengenduran otot, masa contraction, masa relaxation. Otot ni kendur dan kecut kita boleh kawal, terutama sekali otot rangka. Okey, otot yang dia bersambung dengan tulang. Sebab apa kita kawal dia? Untuk membolehkan kita bergerak. Kamu nak ke toilet, kamu nak ke dapur, kamu nak bangun, kamu nak duduk, kamu nak baring, kamu nak bengkok badan kamu, apa saja yang kamu buat. Okey, cikgu nak bercakap ni pun dia ada melibatkan pergerakan otot. Semua ni adalah dalam sistem saraf soma. Dia ada saraf spina atau saraf kranium, ya. Dia ada saraf spina atau saraf kranium yang akan membawa maklumat tu. Untuk sistem saraf autonomi, sistem yang melibatkan tindakan luar kawal. Okay, masih lagi dikawal oleh otak, tapi dia kawal tindakan luar kawal, maksudnya tindakan yang kita tak sedar dia berlaku, tapi dia berlaku. Contohnya macam denyutan jantung. Okay, denyutan jantung, degupan jantung, dia ada berlaku. Peristalsis, jadi di salur pencernaan ataupun di salur alimentari, salur pencernaan lah, akan berlaku peristalsis. Di perut, di usus besar, di esophagus akan berlaku peristalsis untuk pergerakan
makanan, nutrien ataupun pergerakan najis. Ya. Jadi dia tindakan luar kawal. Tapi dalam sistem saraf soma ni ada apa? Samalah, ada kemungkinan ada saraf kranium, kemungkinan ada saraf spina, ikut kepada bahagian badan tu. Jadi kalau bahagian badan melibatkan bahagian bawah daripada kepala ni, dia akan menggunakan saraf spina. Tapi kalau dia menghubungkan jantung dengan otak, dia adalah sistem saraf autonomi. Sebab jantung ni adalah sesuatu, degupan jantung ni kita tak kawal. Kamu tak bagi tahu dekat dia, perlahan sedikit boleh tak? Ataupun jangan berdenyut langsung lah. Ataupun cepat kan, kita tak bagi tahu dia. Otak yang akan bagi tahu dia ikut kepada situasi badan macam mana. Jadi dia ada reseptor, kemudian dia ada reseptor ya. Pada salur darah tu ada reseptor. Kemudian dia akan hantar maklumat ke otak. Jadi penghantaran maklumat ke otak tu dia akan menggunakan saraf spina. Jadi untuk dia masuk ke dalam saraf tunjang, untuk dia pergi ke kawasan otak. Jadi di kawasan otak tu dia ada pembahagian-pembahagian dia lah yang akan mengawal, yang akan memahami situasi badan, kemudian dia akan memberi respon. Jadi sama ada nak cepatkan jantung atau lambatkan jantung. Tapi benda ni kita tak sedar. Dia luar kawal, tapi otak dia kawal sebenarnya. Jadi sistem saraf autonomi ini dia terlibat dalam tindakan luar kawal. Sistem saraf soma dalam tindakan terkawal. Contohnya, cikgu nak bercakap sekarang ni, dia tindakan terkawal lah. Cikgu nak bergerak pergi ke toilet, tindakan terkawal. Kamu nak angkat tangan, tindakan terkawal. Kamu nak tekan handphone kamu tu, tindakan terkawal. Jadi semua tu dia akan melibatkan samalah reseptor deria, saraf spina atau saraf kranium. Jadi masih ada lagi di sini saraf spina, saraf kranium, reseptor deria dekat sistem saraf soma. Dekat sistem saraf autonomi sama juga. Dia kemungkinan sama ada dia saraf kranium ataupun saraf spina ataupun ada reseptor deria di situ. Okey, yang akan cuba memahami apa yang badan perlu buat. Ingat ya, kita ada belajar tentang homeostasis. Tubuh badan akan sedaya upaya memastikan persekitaran dalam ni pada julat yang normal. Okey, homeostasis tu dia nak pastikan persekitaran dalam pada julat yang normal. Kalau suhu tinggi, dia akan pastikan buat sesuatu untuk rendahkan suhu badan. Okey, kalau tekanan darah tinggi, dia akan buat sesuatu untuk tinggikan, rendahkan tekanan darah. Kalau karbon dioksida tinggi, dia akan buat sesuatu untuk rendahkan kepekatan karbon dioksida. Sebab apa? Dia nak pastikan julat badan ni pada keadaan yang normal, homeostasis. Cikgu harap kamu boleh faham lah ya. Jadi sistem kawalan utama ni adalah sistem saraf pusat. Okey, sistem saraf pusat. Jadi kita ada deria-deria kita ada mata, telinga, kita ada lidah, kita ada kulit. Semua ni akan mengesan persekitaran luar. Okey, dia ada reseptor juga dekat dalam badan yang akan kesan rangsangan di dalam badan. Okey, contohnya dia nak kesan tekanan darah. Dia nak kesan pH darah. Okey, dia nak kesan pH darah sebab pH darah ni berkait rapat dengan karbon dioksida. Okey, jadi dia ada reseptor di dalam badan. Dia ada reseptor di dalam badan. Ada kita panggil sebagai baroreseptor dengan kemoreseptor. Okey, cikgu tak nak terang yang itulah. Okey, jadi sistem saraf periferi ini dia akan hubungkan reseptor deria dan efektor. Jadi hubungkan reseptor deria dan efektor yang asalnya mestilah berasal daripada sistem saraf pusat. Okey, dia mesti berasal daripada sistem saraf pusat. Kita tak cerita tentang tindakan refleks ya, tapi mostly dalam tubuh badan kita dia mesti melibatkan otak yang mengawal. Okey, jadi dia akan fungsi dia akan hubung reseptor deria dan efektor. Dia akan melalui otak lah.
Okay, dia akan melalui otak. Okey, jadi itu bahagian yang pertama. Seterusnya kita pergi kepada sistem saraf pusat. Jadi sistem saraf pusat ni ada melibatkan otak, saraf, tunjang. Jadi kita tengok pada struktur otak. Cikgu ada lukis kat sini lah. Jadi boleh lah ya. Nak kata bagus sangat pun tidak lah. Ada terhalang-halang tu kan. Jadi di belakang ni, okey, di bahagian atas ni kita ada cerebrum. Brum ni yang atas akan dilindungi oleh tengkorak kranium lah, tulang kranium. Kemudian di dalam ni dia ada hypothalamus. Okey, dia ada hypothalamus. Di atas ni sebenarnya cikgu terlukis nama dia corpus callosum, tapi tak ada dalam silibus kamu. Jadi kamu ingat saja di sini ada hypothalamus. Kemudian di struktur ni kita ada medulla oblongata. Di belakang ni kita ada cerebellum. Kemudian di sini ni dia ada kelenjar pituitary. Jadi kalau kamu nampak sini ada mata, ada lidah, ada hidung dan telinga ni di tepi lah. Jadi nak menunjukkan sini depan. Okey, sini depan. Sebab ada mata, ada hidung, ada lidah, kulit lah. Kulit tu biasalah, kulit pada muka kita, pada badan kita. Jadi di sini ni dia ada kelenjar pituitary, dia ada bahagian depan dan bahagian yang belakang. Bahagian depan ni kita panggil kelenjar pituitary anterior. Okey, kamu ada belajar bab yang pertama tentang anterior. Kelenjar pituitary yang belakang ni kelenjar pituitary posterior lah. Okey, boleh ya. Jadi itu adalah struktur dia. Kemudian dalam saraf tunjang ni, dalam saraf tunjang dia ada dua pembahagian dia, iaitu jirim putih dan jirim kelabu. Okey, jirim putih yang bahagian luar, jirim kelabu yang bahagian tengah. Okey, jirim putih yang bahagian luar, jirim kelabu yang tengah. Jadi yang tengah cikgu warna hijau tu adalah jirim kelabu, yang keluar ni adalah jirim putih. Jadi kita tengok satu persatu. Cerebrum. Jadi cerebrum paling besar dan kompleks. Permukaan berlipat-lipat. Kenapa permukaan dia berlipat-lipat? Supaya luas, lebih luas permukaan. Terima maklumat rangsangan daripada reseptor. Jadi di sini dia akan terima maklumat rangsangan daripada reseptor. Sama ada reseptor tu ada dalam badan, ataupun di kulit, ataupun di mata, di lidah, di hidung. Mana-mana lah. Okey. Jadi dia akan terima semua maklumat tu, apa yang berlaku di persekitaran luar dan persekitaran dalam, supaya nanti dia akan cuba memahami untuk memastikan kita tidak berada pada keadaan yang berbahaya. Jadi manusia ni, tubuh badan ni sebenarnya dia akan cuba sedaya upaya untuk elakkan kita daripada keadaan yang berbahaya. Cuma kadang-kadang bila kita berfikir tak waras, jadi kita letakkan diri kita dalam keadaan yang berbahaya. Kita sendiri yang menyusahkan diri kita. Okey. Jadi maklumat tu akan dianalisis. Jadi integrasi dan hubung kait. Integrasi itu maksudnya dia cuba hubung kait melalui pengalaman ke, melalui pemikiran ke, kan? Sebab kadang-kadang bila kita dalam keadaan tengok tindakan terkawal, kita tengok keadaan persekitaran, kalau keadaan sejuk, jadi sejuk tu akan dikesan oleh reseptor yang ada pada kulit. Dia akan hantar pergi ke otak, okey, melalui saraf spina, masuk ke saraf tunjang, hantar pergi ke otak bahagian cerebrum. Jadi di cerebrum tu dia akan hubung kait sejuk ni. Kalau berterusan sejuk, dia akan menurunkan suhu badan. Jadi dia akan bagi sesuatu ketidakselesaan kepada badan kita. Jadi otak kita tu akan ada pemikiran di situ melibatkan ketidakselesaan yang akan memaksa kita untuk buat sesuatu. Sama ada kita perlahankan aircon yang ada, okey, ataupun kita cari baju yang tebal juga. Kemudian kalau tak boleh juga, kan, yang itu melibatkan pemikiran kita sendiri yang bertindak, ataupun pemikiran kita tak apa nak kena, tubuh badan sendiri yang akan janakan haba.
melalui proses dia menggigil lah. Jadi bila menggigil, dia vibrate, dia akan hasilkan haba dia sendiri, cuba sedaya upaya untuk elakkan suhu badan tu jatuh. Jadi di sini ni berlaku, di cerebrum ni pemikiran ni berlaku, macam mana nak buat untuk adaptasi dengan persekitaran. Kemudian kita ada gerak balas ditentukan arahan ke efektor. Tadi cikgu cakap tadi kan, untuk pergi cari remote aircon tu perlahan kan. Sebab apa? Ada proses pemikiran. Okey, apa yang berlaku? Deria kita kesan apa? Supaya dapat pastikan tubuh badan kita selesa dan tidak membahayakan tubuh badan. Jadi dia gerak balas ditentukan arahan ke efektor. Efektor ni melibatkan otot lah. Okey, dia melibatkan otot untuk tindak balas terhadap rangsangan. Okey, tindak balas terhadap rangsangan ataupun respon terhadap rangsangan. Pusat di sini juga adalah pusat kawalan emosi, pendengaran, penglihatan, personaliti, tindakan terkawal. Okey, di sini cerebrum. Jadi bahagian otak yang besar ni perlu dijagalah. Mungkin ada orang dia terhentuk ke, terhampas ke lantai ke, terjatuh ke, ada sesuatu yang menggegarkan bahagian cerebrum ni, dia hilang kewarasan dia hilang personality dia hilang emosi dia kan. Orang gila contohnya kan, cikgu tak kata kat siapa-siapa lah, jangan ada pula yang terkecil hati kan, cikgu duk kata dekat dia. Mungkin situasi dia sama ke tak sama ke, tak ada bermaksud langsung lah. Mungkin dia jadi kurang emosi, ada sesuatu berlaku pada cerebrum dia, jadi kurang emosi. Jadi bila dia tengok kucing tu terseksa dalam kesakitan, dia tak rasa apa-apa. Tak rasa apa-apa tu tak apalah, jadi kurang emosi. Tapi ada setengah orang, dia jenis yang psychopath, ada jenis juga sociopath. Tak salah cikgu lah kalau cikgu tak salah sebut. Okey, ada jenis yang suka kepada keganasan ni. Dia tengok sesuatu yang melibatkan keganasan, dia rasa excited. Hopefully tak ada siapa-siapa lah di kalangan kita ya. Jadi ada sesuatu berlaku di cerebrum tu menyebabkan keadaan ni tak berlaku pada yang sepatutnya. Dia di cerebrum ni juga adalah pusat untuk pembelajaran. Dia tanggungjawab untuk pembelajaran mengingat bahasa matematik. Okey, jadi ini adalah tanggungjawab ataupun dia melibatkan cerebrum. Jadi ingatan di sini. Okey, seterusnya kita pergi kepada cerebellum. Ya, sebab apa cerebellum? Sebab yang ni dia dekatlah nama. Dia berada pada belakang. Okey, dekat belakang. Dekat belakang. Pelihara keseimbangan badan. Jadi kita nak berjalan. Jadi kita berjalan, kita kena straight lah berjalan kan. Kalau kita berjalan kesengit, macam mana kita nak sampai ke tempat yang nak dituju tu kalau duduk sengit kan. Jadi dia akan kawal keseimbangan badan. Jadi sini juga akan koordinasi pengecutan otot untuk badan bergerak. Jadi dia melibatkan otot. Jadi otot tu dia kena kecut dan kendur untuk pergerakan. Tulang kita ni, contohnya kaki kita, untuk kita bergerak ni kena ada pengecutan, pengenduran pada otot di kaki. Untuk kaki itu bergerak, diangkat, diturun untuk bergerak ke depan atau bergerak ke belakang. Seterusnya kita ada hipotalamus. Sebenarnya cikgu duk cari juga dalam buku ni, dia sebenarnya ada satu bahagian lagi dipanggil sebagai thalamus. Okey, thalamus ni dia penting juga di bahagian otak ni. Tapi disebabkan tak ada dalam silibus kamu, jadi cikgu tak nak ajar lah. Dia thalamus sahaja. Jadi untuk yang sepatutnya ada dalam buku teks kamu ni, ada hipotalamus. Jadi cikgu terang tentang hipotalamus. Jadi hipotalamus ni dia seolah-olah berada di tengah. Okey, berada di tengah. Dia akan koordinasi homeostasis. Cikgu dah sebut tadi tentang homeostasis. Apa dia homeostasis? Adalah satu proses untuk memastikan tubuh badan ni berada pada julat yang normal. Dia tak nak sesuatu yang lebih daripada keadaannya, kurang daripada keadaannya. Itu semua akan membahayakan semua sistem yang ada dalam badan. Sistem penghasilan darah merah, sistem penghasilan darah putih, sistem pencernaan, sistem pemikiran, pergerakan darah, penglihatan, pendengaran,
sistem pembiakan, dia akan ganggu semua sistem ni, yang menyebabkan manusia tu akan berasa sangat-sangat tak selesa. Dia akan berada pada keadaan yang bermasalah. Okey, jadi koordinasi homeostasis. Koordinasi ni apa? Macam kita nak kawal lah, koordinate. Macam cikgu, dia akan koordinate kelas tu macam mana dia nak buat. Contohnya, dia nak pastikan kamu duduk kat depan, yang kamu pula duduk kat belakang, yang kamu duduk kat tengah, yang kamu kena buat sapu-sampah hari Isnin, yang kamu kena pastikan papan putih itu sentiasa dicuci. Jadi dia koordinate kelas tu nak bergerak macam mana, siapa ketua kelas rep. Jadi dia koordinate, dia koordinasi. Hipotalamus ni akan hubungkan sistem saraf dengan sistem endokrin. Jadi dia akan hubungkan sistem saraf dengan sistem endokrin. Jadi sistem saraf dengan sistem endokrin ni dia berkait rapat antara satu sama lain, walaupun sistem yang berbeza. Dia dua sistem yang berbeza, dia tak sama, fungsi dia tak sama, cara dia, mekanisme dia bergerak balas pun tak sama, tapi dia berkait rapat lah. Okay? Jadi dia akan hubungkan sistem saraf dengan sistem endokrin, akan kawal kelenjar pituitary. Jadi di sini ni ada kelenjar pituitary, dia ada bahagian depan dan bahagian belakang, ya, anterior dan posterior. Depan anterior, belakang posterior. Cikgu dulu waktu belajar nak ingat macam mana A tu datang dulu daripada P. Jadi A tu depan lah. Jadi kawal kelenjar pituitary. Dia juga adalah pusat untuk kawal suhu, air, tekanan darah, lapar, dahaga, letih. Kemudian medulla oblongata. Jadi di sini ada medulla oblongata. Sebenarnya kat atas ni ada nama dia pons. Tak ada dalam silibus kamu lah, jadi tak payah nak risau. Kamu kena pastikan yang ada dalam silibus dulu kamu fahamkan. Yang luar daripada silibus tu boleh kita nak fahamkan. Okey, sebab biologi ni banyak sangat. Kemungkinan ada soalan cikgu sendiri pun tak tahu. Okey, cikgu sendiri pun bermasalah untuk faham. Jadi kita cuba faham yang mana melibatkan tanggungjawab kita. Yang itu kita settlekan dulu, iaitu silibus buku teks KSSM. Okey, sebab tu kalau kamu tak beli nota cikgu pun tak apa, baca je buku teks tu. Okey, cuma kadang-kadang bila baca buku teks ni rasa jadi bosan, ataupun ayat dia banyak sangat. Okey, tapi kalau orang tu suka membaca, apa salahnya kan? Cikgu dah habis dah baca buku teks ni, daripada buku surat awal tu sampai akhir. Tak tahu dah ulang berapa kali dah. Okey, jadi cikgu pergi jauh pula lah kan. Medulla oblongata, tindakan luar kawal. Dia ada denyutan jantung, pernafasan, pencernaan makanan, pernafasan, pemvasocerutan, tekanan darah, peristasis, muntah, batuk, bersin, untuk proses menelan. Okey, untuk proses menelan. Jadi kita pergi kepada saraf tunjang. Jadi saraf tunjang dia ada dalam tulang vertebra. Okey, dia ada pada dalam tulang vertebra. Jadi dia ada pada turus vertebra. Jadi dia dilindungi oleh bendalir cerebrospina. Dilindungi oleh bendalir cerebrospina, akan membekalkan nutrien. Terdiri daripada jiring putih yang kat luar. Okey. Kemudian jiring kelabu yang tengah-tengah. Jadi dia melibatkan neuron ataupun sel saraf. Kalau yang atas ni, yang ada badan terkeluar ni, yang atas tu sel saraf dia jenis afferent neuron. Yang bawah jenis yang tidak ada badan macam ni, yang bawah tu efferent neuron. Kemudian yang tengah-tengah ni interneuron. Kalau bahasa Inggeris, sorry, cikgu kadang tertukar bahasa Inggeris Melayu. Bahagian atas ni neuron deria. Okey, neuron deria. Yang tengah-tengah ni neuron geganti. Okey, yang bawah ni neuron motor. Okey, neuron motor. Okey. Jadi jiring putih, jiring kelabu. Proses maklumat deria, hantar gerak balas, kawal tindakan refleks, hubung otak, sistem saraf periferi. Okey, jadi dia hubungkan otak dengan sistem saraf periferi. Jadi kamu kena ingat ya, yang saraf spina tu inilah, iaitu saraf afferent, sel saraf
neuron efferent, neuron efferent, ataupun neuron motor dengan neuron deria. Okey, neuron motor dan neuron deria. Itu yang melibatkan saraf spina. Okey, melibatkan saraf spina. Saraf geganti ni berada di dalam saraf tunjang. Okey, neuron geganti berada pada saraf tunjang. Boleh ya? Okey. Jadi kita ada kulit di sini. Kulit ni ada pada bahagian bawah badan. Kita ada lidah, kita ada hidung, kita ada mata. Jadi di mata ni ada reseptor cahaya ataupun retina, akan mengesan cahaya image untuk dihantar ke otak. Jadi dihantar ke otak pergi ke mana? Pergi ke cerebrum, sebab ada melibatkan penglihatan. Kalau untuk hidung ni sama juga, pergi ke cerebrum, sebab kita dapat rasa apa yang kita makan. Hidung dapat rasa pula, dapat bau apa yang kita di sekeliling lah. Kemudian di lidah ni pun sama juga, akan pergi ke cerebrum untuk kita dapat rasa apa yang kita makan lah. Okey. Kemudian jantung ni dia akan melibatkan medulla oblongata, sebab dia ada denyutan jantung. Jadi pernafasan kita pun paru. Okey, paru dan pengaliran darah melibatkan pernafasan. Jadi dikawal oleh medulla oblongata. Apalagi tulang. Okey, di sini ada koordinasi pengecutan otot untuk badan bergerak. Cikgu harap kamu dapat faham lah ya. Cikgu harap kamu dapat faham. Saraf kranium, saraf spina, saraf ni dia adalah yang neuron tadi lah. Okey, saraf-saraf tu adalah sel saraf tu, yang neuron tadi, iaitu neuron deria dengan neuron motor. Jadi sekarang kita ada saraf spina. Jadi reseptor deria akan kesan apa yang berlaku di persekitaran. Kemudian dia akan hasilkan impuls elektrik. Dia akan bergerak pergi ke saraf tunjang. Dia akan melalui saraf spina lah, saraf efferent ataupun saraf deria, yang akan bawa sel saraf deria, iaitu neuron efferent. Walaupun kamu dengar kadang nama banyak sangat kan, kamu janganlah pening kepala. Sel saraf tu ataupun neuron lah, sel neuron ataupun neuron, sama ada neuron deria, neuron geganti atau neuron motor. Kamu janganlah confuse ya, cikgu risau kamu keliru. Jadi saraf spina tu akan bawa maklumat pergi ke saraf tunjang untuk dihantar pergi ke otak. Okey, reseptor deria ni ada pada kulit lah. Kalau bawah pada badan, kulit lah. Mana ada badan? Kat badan ada mata kan? Ada lidah ke? Ada hidung ke? Tak ada. Jadi dia ada pada kulit. Terutama sekali, dia ada reseptor kepanasan, reseptor kesejukan, reseptor tekanan, reseptor kesakitan. Dia akan kesan rangsangan di luar ni, akan cetus impuls elektrik, akan dibawa oleh saraf spina ni pergi ke saraf tunjang. Di situ ada neuron geganti. Kemudian maklumat akan dihantar pergi ke otak. Terutama sekali bahagian cerebrum. Sebab apa? Dia melibatkan tindakan terkawal. Benda yang kita sedar berlaku. Dibawa oleh saraf spina ni. Kemudian kalau saraf kranium adalah saraf yang ada pada bahagian kepala. Contohnya sel saraf motor. Okey? Dia akan kesan, reseptor deria yang ada pada kepala ni akan kesan rangsangan di luar. Kemudian dia akan cetuskan impuls elektrik, iaitu maklumat, penghantaran maklumat dalam bentuk elektrik untuk dihantar ke otak. Terutama sekali di bahagian cerebrum. Okey, bahagian cerebrum. Jadi dia melibatkan saraf kranium. Takkanlah dia kat mulut ni, dia detect, dia nak pergi patah kat saraf tunjang. Mestilah dia terus hantar pergi ke otak kan. Jadi buat apa dia nak pergi saraf tunjang? Saraf tunjang tu ada dekat bahagian bawah kepala. Semua deria yang ada kat kepala ni, dia terus hantar ke otak. Hantar macam mana? Guna saraf kranium tu. Jadi saraf kranium ni terdiri daripada apa tadi? Yang sel saraf tadilah, neuron tadi. Kemudian otak pula hasilkanlah tindak balas. Dia nak respon macam mana?
kita makan sesuatu tapi kita rasa tak sedap, kita tak boleh nak telan. Jadi otak tu hantar balik maklumat pergi ke mulut, dia akan hantar ke sel saraf kranium, iaitu saraf neuron motor. Jadi neuron motor tu akan menyebabkan otak tu bergerak dan mengeluarkan makanan keluar daripada mulut, sebab kita rasa macam makanan tu dah basi. Jadi otak dapat kesan, rasa tak selesa tu. Jadi kalau kamu makan juga, kemungkinan kamu akan keracunan makanan. Okey, jadi di situlah hopefully kamu boleh faham ya. Cikgu berisau juga. Jadi sistem saraf terbahagi kepada dua, sistem saraf pusat, sistem saraf periferi. Jadi sistem saraf ni, kalau sistem saraf pusat ni dia melibatkan otak dan saraf tunjang. Kalau sistem saraf periferi ni, dia ada saraf kranium, saraf spina, reseptor deria. Jadi saraf kranium, saraf spina tu menyebabkan sel saraf, iaitu yang neuron tadi tu, yang melibatkan bawah badan ni, kat dalam badan kita ni. Kalau bahagian otak, bahagian kepala ni, kita panggil sebagai saraf kranium. Bahagian badan kita panggil saraf spina. Dia bolehlah neuron efferent ke, neuron motor ke, neuron deria ke, tak ada masalah lah. Masih lagi saraf spina atau saraf kranium. Dia hantar maklumat ke otak, otak bagi tindak balas. Kemudian fungsi sistem saraf periferi ni, dia akan hubungkan reseptor deria ni, otak, sistem saraf pusat, pergi balik ke efektor. Dia akan hubungkan. Jadi dia akan hubungkan efektor, reseptor deria dan otak di sini. Okey. Jadi dia akan hubungkan 3 komponen besar ni supaya otak dapat faham apa yang berlaku di persekitaran luar dan dalam. Sekali lagi ya, sistem saraf periferi, fungsi utama dia akan hubungkan persekitaran ni. Persekitaran ni kita nak detect macam mana, reseptor deria. Kemudian dia hantar maklumat tu sama ada melalui saraf spina atau saraf kranium, ikut kepada lokasi tempat tu. Jadi saraf spina, saraf kranium ni ada apa? Ada sel saraf lah. Sel saraf ni ada 3 pembahagiannya. Ada sel neuron deria, neuron motor atau neuron geganti. Okey, untuk hantar maklumat, untuk patah balik maklumat tu pergi balik ke neuron motor. Okey. Jadi untuk sistem saraf periferi ini terbahagi kepada 2, sistem saraf soma, sistem saraf autonomi, yang melibatkan tindakan terkawal, tindakan luar kawal. Okey. Jadi itu sajalah yang cikgu boleh terangkan kepada kamu. Hopefully kamu boleh faham. Kalau tak faham, boleh tanya lah ya. Mungkin cikgu boleh ulang balik ke buat video. Kadang-kadang penerangan tu mungkin tak pernah bagus sangat. Cikgu tak tahulah. Okey. Hopefully usaha cikgu ni dapat fahamkan kamu. Okey. Terima kasih.